Hari ini, cikgu akan kongsikan tips-tips untuk menjawab kertas 2 bagi mata pelajaran biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pada siri video kali ini, cikgu akan kongsikan tips belajar biologi dan tips menjawab soalan esei. Sebelum itu, cikgu akan tampilkan tetamu istimewa pada kali ini iaitu Nur Iwana Hifzona. Assalamualaikum, saya Iwana. Saya merupakan calon SPM pada tahun 2017. Alhamdulillah, pada tahun tersebut setelah mendapat A+ bagi subjek biologi, maka di sini saya berbesar hati ingin berkongsi mengenai tips-tips untuk mendapat A+ lah, untuk ikhtiar mendapat A+. Baiklah, pertama kita kena settlekan mindset kita dulu. Jangan anggap biologi itu susah, ya, dia memang susah, dia wordy, dia lengthy, tapi kita boleh usahakan. Jadi setelah kita settle untuk mindset kita, maka kita boleh teruskanlah untuk tips-tips. Baiklah, tips yang pertama ialah, dan yang saya rasa paling penting, ialah tips untuk repetition. Repetition is the key, kan? Repetition is the mother of knowledge. Pada tahun 2017, beliau telah mendapat A+ dalam biologi dan mendapat 10 A dalam SPM. Juga merupakan penerima anugerah beasiswa Yayasan Sabah, ya, pada tahun 2018. Dan akhirnya, beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di University of Mansurah, Mesir. Jom kita dengar tips-tips yang seterusnya dari Iwana. Itu untuk sekurang-kurangnya kita habiskan 2 bab besarlah dalam biologi ini. InsyaAllah kalau kita konsisten mengulang pembacaan sehingga SPM itu, benda tu lekatlah dalam fikiran kita. Jadi untuk pembacaan ni, contohlah kita mesti disiplin setiap hari lah. Seandainya kita rasa letih pun, cuba adjust, cuba untuk sesuaikan dengan keadaan diri kita lah. Kalau masa hari tu kita letih, cubalah untuk mencari bab yang mudah kita faham dan dia tidak terlalu panjang. Yang penting target kita untuk hafal 2 bab atau 1-2-3 bab begitu setiap minggu tercapai. Okay, seterusnya ialah pemilihan buku rujukan itu sendirilah. Buku rujukan, buku teks atau apa yang kita ingin gunakan sebagai repetition, sebagai ulang kaji kita. Jadi sebaiknya ialah kita stick dengan satu buku yang tetap. Sekiranya kita biasa dengan buku teks, maka teruskan dengan buku teks. Sekiranya kita ingin memilih buku rujukan, maka kita pilih buku rujukan yang padat namun ia tidak terlalu tebal, tidak membuatkan kita rasa macam letih untuk melihat buku itu. Jadi kita kena pilihlah buku yang sesuai dengan kita. Kalau saya sendiri pun dulu ada satu buku rujukan yang memang dia diringkaskan tetapi tidak terlalu ringkas dan saya senang hati membaca buku itu. Seterusnya ialah melalui apa yang kita tulis. Kalau apa yang kita tulis ni lebih kepada apa yang kita pernah buat latihan. Contohnya kita pernah buat esei. Kita buat esei, kita simpan esei itu, kita hafal. Setiap kali ada masa terluang, kita hafal lah. Like sebelum exam, kita hafal. Ataupun melalui sambil kita study tu, kita tutup buku dan kita cuba lakar balik apa yang kita faham. Maka dengan itu kita akan lebih ingatlah. Tips yang seterusnya ialah tips untuk membuat latihan. Latihan ini perlu dibuat dengan banyak lah. Ia akan memberi kelebihan, lebih-lebih lagi dalam soalan MCQ. Bagi soalan MCQ ini, tidak bolehlah kalau kita sekadar membaca, kita kena buat latihan. Sebelum saya masuk ke tingkatan 5, bila membuat latihan biologi, selalulah dapat kurang dari 40 tu, kurang dari 30 pun pernah juga setiap kali membuat latihan untuk MCQ. Tapi bila cikgu saya mula memberi latih to be yang berterusan, setiap minggu tu memang banyak dia bagi. Alhamdulillah, masuk tingkatan 5 tu, setiap kali buat latihan, sudah, seingat saya memang tidak kurang dari 40 markah. Jadi teknik untuk MCQ ni pentinglah untuk kita membuat latih to be yang berterusan. Dan pastikan sebelum SPM tu, setiap kali kita buat latihan memang sudah lebih 45 markah, lebih 40 markah setiap kali kita membuat latihan MCQ. Sekarang juga akan kongsikan pula tips-tips, ya, untuk mencapai grade A di
di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Muhammad Ali Ranau. Okey, Isaac, cikgu mau tanya sama kamu, apa amalan belajar kamu yang membolehkan kamu skor A dalam percubaan baru-baru ini? Boleh kamu share dengan kawan-kawan kamu? Boleh, cikgu. Jadi terima kasih, cikgu. Amalan belajar saya untuk subjek biologi, pertama sekali yaitu perlu fokus dalam kelas. Kedua, buat latihan yang cikgu buat, yang cikgu bagi, semua modul lengkap, baca modul. Dan yang ketiga, buat latihan contoh, latihan modul yang cikgu bagi macam modul memasih, modul kertas 1 yang ada 1000 soalan. Dan seterusnya, waktu belajar bio, kita bukan baca saja tetapi perlu tulis apa yang kita belajar, buat catatan nota untuk subjek biologi. Dan yang terakhir, kita perlu cintai subjek biologi. Terima kasih. Mudah-mudahan Isaac lebih berjaya dan skor A+ Bio SPM 2020. Amin. Seterusnya, kita akan dengar pula tips menjawab esei daripada Muhammad Syahmi yang juga merupakan salah seorang pelajar cikgu yang telah mendapat grade A dalam peperiksaan percubaan baru-baru ini. Saya rujuk balik semua latihan yang cikgu pernah bagi saya. Saya ambil semua poin-poin penting, lepas tu saya fahami. Lepas saya fahami, saya buat akronim sendiri supaya saya mudah mengingat. Jadi dalam exam tu saya hanya tulis tu akronim, lepas tu saya boleh jawab dengan mudah. Itulah sebab saya boleh dapat skor 10 markah dalam esei. Okey, jadi berdasarkan jawapan kamu dalam exam trial baru-baru ni, juga dapati kamu telah menjawab 3 soalan esei. Macam mana kamu boleh rancang masa kamu sampai kamu boleh jawab 3 esei? Saya jawab 3 soalan esei sebab saya sudah belajar banyak fakta untuk jawab bahagian A yang struktur. Lepas tu disebabkan saya ada banyak ulang kaji bahagian esei, dia punya poin-poin, saya sudah buat banyak akronim. Jadi saya berasa yakin saya boleh buat 3 esei. Jadi esei ketiga tu hanya untuk cover dua esei yang kurang markah. Seterusnya, kita akan dengar pula perkongsian daripada pelajar cikgu yang telah pun mendapat grade B, yang pada mulanya beliau mendapat grade E pada ujian Mac. Cikgu ingin bertanya kepada Aiman, apa yang telah Aiman buat sehinggakan Aiman dapat transform dari grade E ke grade B. Apa yang saya buat, saya ikut cara belajar si Isaac sama si Syami. Seterusnya saya buat semua kerja-kerja yang cikgu bagi. Lepas tu kalau ada benda yang masa buat kerja ada yang saya salah, lepas tu cikgu bagi nota, terus saya tulis tu nota. Selain itu saya doa lah. Alhamdulillah, doa tu penting kan Aiman? Alhamdulillah, cikgu sangat berpuas hati dengan penerangan daripada Nur Iwana, Isaac, Syahmi, Aiman. Mudah-mudahan perkongsian mereka juga dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Sehingga berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Minta maaf sekiranya video ini tidak memenuhi kehendak anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintailah bio, aplikasikan bio dalam kehidupan, dan skor A+ Bio SPM